Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Uh, so pagi ni kita akan gantikan kita punya sesi Grand Walk Round dengan sesi update tentang Omicron punya variant lah. Okay. So saya rasa kita belum ada lagi apa-apa CME pasal Omicron variant. Saya rasa patut kita uh, memantapkan pengetahuan kita pasal Omicron lah sebab kita rasa Omicron wave dah bakal bermula. Okay, so ni apa yang kita perlu tahu untuk menghadapi gelombang Omicron lah atau Omicron wave. Saya punya lecture hari ni, what is Omicron variant? Lepas tu antara Delta dengan Omicron. Dan ketiga, vaccine effectiveness against Delta dan juga Omicron. Kita tengok summary daripada UK. Lepas tu keperluan strategi yang baru ikut kepada Omicron ni punya sifat dia dan juga apa kemudahan yang kita ada sekarang ni. Lepas tu macam apa efek Omicron kepada healthcare worker. Last sekali update kepada Annex 2 lah. Okay. So Omicron variant ni dia adalah variant daripada salah satu variant COVID-19. Dia punya nama official dia B11529. Perbezaan Omicron ni dengan variant asal lah, ataupun dipanggil original virus ataupun ancestral virus dia ada 60 point mutation berbanding dengan virus asal. 2/3 daripada 60 ni adalah mutation daripada spike protein sahajalah. Okey, sebab dia banyak mutasi dekat spike protein, so perbezaan dia lebih mudah menjangkiti lah. Okey, dan juga ada risiko kita panggil immune escape ataupun di-evade daripada immunity. Okey. So ini gambar ni sekadar hiasan lah, tak maksud Omicron warna biru, Delta warna merah. Okey. Okay, so this one is summary daripada Dr. Suresh, Datuk Suresh, ID Physician Sungai Buloh lah. So, according to Dr. Suresh, kalau Delta is kali 1, Omicron is kali 3. Itu dia punya infectivity dia. Okay, sebab tu kita punya Menteri Kesihatan bagi estimate, kalau tak dibendung, by mid-March lebih kurang 30,000 kes sehari. Okay. So, sebelum ni kita paling tinggi 20,000 kes sehari. So, kalau Omicron, jangan terkejut kalau kes naik lebih kepada 40-50,000 sehari lah. So, itu satu yang benda yang mungkin lah. Okay, tapi bezanya Omicron ni dia less severe. Okay, less severe dia bukanlah less severe keseluruhan. Dia ada beberapa sifat dia yang less severe. Macam Delta, 10% daripada Delta require hospitalization. Yang perlu masuk hospital. Kategori 4, 5, 3, 4 dan 5 lah. Omicron ni berbeza-beza tengok negara. Ada negara yang admission rate dia 1% saja, ada yang 5%. So dia berbeza-beza. Macam dekat Malaysia kita tahu Delta 10% akan masuk hospital. Untuk Delta variant, dia more severe respiratory symptom. Ini kita pun tahu masa bulan Julai, masa bulan Ogos, ramai orang hypoxia, perlukan oksigen, perlukan high flow nasal cannula, perlukan ventilator, perlukan intubation semua. Okay, so dia banyak oxygen usage, banyak ventilatory support dan banyak juga penggunaan katil-katil ICU. Okay, tapi untuk Omicron variant ni, the less severe respiratory symptom. Sangat kurang menggunakan oksigen, sangat kurang perlu intubation lah kalau orang yang dijangkiti dengan Omicron variant lah. Tapi Omicron variant ni perbezaannya dia akan worsen underlying condition. Contohnya kalau ada diabetes, senang akan dapat DKA. Kalau ada hypertension akan dapat hypertensive crisis, APO akan dapat heart failure. Kalau ada penyakit lain macam hyperthyroid, senang nak dapat thyroid storm. So dia instead of severe pada respiratory symptom, severity dia lebih kepada underlying condition. So itu sifat Omicron yang kita nampak lah. So dekat sini kita boleh nampak, kita punya strategi kita kena berubah daripada fokus pada ventilatory support kepada melengkapkan diri dengan update macam mana kita nak manage DKA, macam mana nak monitor DKA, emission pathway pun kita kena tahulah. Alright. Ini negara-negara yang telah dilanda dengan Omicron wave lah. Ini dekat United Kingdom masa bulan Julai ni adalah Delta wave. Satu hari dia lebih kurang 50,000. Okay? Dan Delta wave dekat UK tak pernah berhenti. Datang pula Omicron masa Oktober ni sampailah 200,000 sehari, 180,000 sehari. Itu peak dia.
Yang ni adalah Vietnam. Okay, ini adalah Delta wave untuk Vietnam. Ini adalah Omicron wave untuk Vietnam. Yang ini Filipina. Ini adalah Delta wave, Julai, Ogos, September, dia lebih kurang sama dengan kita. Dia punya, ini Omicron wave dekat Filipina lah. So, dia nampak dia punya peak tu lagi tinggi. Yang ini dekat Australia. Australia strategi dia lain. Dikawal, Omicron datang, dia kata less severe dia. Biar je, tak payah buat apa. Jadilah macam ni, satu hari lebih 100,000. Okay. So ini negara-negara yang telah dilanda Omicron dan setiap negara ni strategi dia berbeza-beza. Okay. Tapi yang kita nampak memang ketara lah kenaikan kes tu. Okay. Tapi ICU admission, hospital admission adalah berkurangan lah. Okay, ini untuk Malaysia, ini kita punya Delta wave kita. Untuk Omicron ni dah ada dekat kaki bukit lah. So kita expect akan sampai ke puncak dalam 1 atau 2 bulan lagi. Okay. Kenapa Omicron lambat masuk Malaysia? Sebab border kita dikawal dengan bagus. Okay. And then yang balik daripada luar negara, kita kuarantin lah. Okay, dan kuarantin pun kebanyakannya bukan kuarantin di rumah, kuarantin di pusat kuarantin. Sebab tu strategi kita mengenalah macam mana kita lambatkan kenaikan Omicron tu. Okay. Ini vaksin effectiveness. Satu technical briefing keluar daripada UK Health Security Agency. Dia tengok pada vaksin-vaksin yang dia bagi dan juga perbezaan effectiveness antara Delta dengan Omicron lah. Okay, macam kita tengok graf atas ni, UK dia special sikit situasi dia. Lebih kurang sebelum Disember tu, dia ada wave Delta dan juga wave Omicron yang lebih kurang sama. So negara dia mampu keluarkan data-data yang inilah. Okay. So dalam technical briefing ni, dia rumuskan lebih kurang 500,000 orang dah dijangkiti Delta dengan 500,000 orang dijangkiti dengan Omicron. So dapat keluarkan nombor-nombor ni. So data yang sangat banyak lah. Alright. So yang ini, tak nampak. Hazard ratio for hospitalization. Oh, okay. Okay. Hazard ratio for admission. Ini keperluan masuk hospital untuk group unvaccinated, vaccinated dengan booster lah. Tapi dekat UK ni dia pakai vaksin basically Pfizer dan juga AstraZeneca tu yang paling banyak lah. Moderna ada tapi kurang sikit. So ni rumusan dia. Dia ambil orang yang tak vaccinate, okay, dan dia letak risiko sebagai 1, reference dia 1 lah, okay. Okay, untuk orang yang dah ada first dose sahaja, okay, untuk Omicron tak ada protection kalau ada 1 dose sahaja. Untuk Delta ada sikit protection. Untuk orang yang ada second dose, dose kedua, okay, protection dia lebih banyak. Hazard ratio 0.35 sahaja. Untuk Delta 0.18. Untuk orang dah terima booster, dos ketiga, tak kira vaksin Pfizer ataupun AstraZeneca, dia punya Omicron hazard ratio 0.19, hazard ratio untuk Delta 0.15. Okay, so jadual ni nak menunjukkan perbezaan risiko antara orang yang belum divaksinasi atau belum booster berbanding dengan orang yang dah booster lah. So orang yang dah terima booster sangat-sangat dilindungi lah daripada risiko masukan hospital. Okay, ini vaksin effectiveness against symptomatic disease. Ini bukan kemasukan hospital, ini untuk penyakit yang bersimptom lah, so kategori 2 dan ke atas. Okay, yang hitam ni, okay, yang hitam ni adalah Delta. Yang kelabu bulat ni adalah Omicron. Okay. Lepas tu ini overtime. So kalau lepas lengkap 2 dos, dalam 2 hingga 4 minggu pertama is the most protection lah. Okay. Untuk Delta lebih kurang 85%, untuk Omicron 60%. Tapi lepas kita tengok, lepas 25 minggu plus ini lebih kurang 6 bulan. Selepas 6 bulan, dia punya protection dia menurun hampir kepada kosong lah. So this one is about 10% sahaja. Okay, sebab tu ada keluar update kata booster dah menjadi keperluan lah. Okay, so untuk ini yang BNT ni is actually Pfizer. Kalau Pfizer, booster dengan Pfizer,
lepas 1 minggu dia akan naik balik. Untuk Omicron naik balik protection kepada 65% ke atas lah. Okey, dan setakat ni dia tahan sampai 10 minggu sebab data ni keluar 10 minggu selepas booster. So selepas 10 minggu ni tak ada data lagi. So ini menunjukkan booster berkesan untuk menaikkan balik imuniti kita selepas 6 bulan terima vaksin yang penuh. Okey. Ini untuk Chatdoc 1S ini is AstraZeneca. Pattern yang lebih kurang sama, selepas 6 bulan 25 minggu selepas primary vaccination tu, risiko untuk dapat symptomatic disease lebih tinggi. So effectiveness tu berkurangan. Selepas dapat booster, sama ada AstraZeneca ataupun Pfizer, dia akan naik balik kepada 60% dan ke atas lah. Okay. So memang menunjukkan kita perlu booster. Okay. Ini pula vaccine effectiveness against hospitalization for Omicron saja, tapi dia rumuskan semua yang terima vaksin lah. Okay. Untuk orang yang terima satu vaksin saja, satu dos saja, dia punya vaccine effectiveness against hospitalization about 52%. Kalau 2 dos dalam masa 2 minggu hingga 6 bulan, 72%. Okay, effectiveness. Selepas 6 bulan, kalau 2 dos saja, hanya about 50% saja. Sama dengan kalau terima satu dos saja, compare ni. Tapi lepas terima booster, dia akan naik balik jauh lebih tinggi, 88%. Okay, so ni menunjukkan keperluan untuk kita dapat booster dose lah. Alright. Okay, ini strategi yang saya cuba simplifykan pathway yang kita pakai sebelum ni lah. So kalau sakit yang COVID, yang satu self-diagnose ataupun diagnose dekat KK atau GP, dia akan melalui CAC. Okay, kalau dekat KKM hospital atau private hospital, sebelum admission dia akan pergi ke regional BMU lah. So pada CAC pun dia akan hubungi regional BMU. Regional BMU akan tentukan sama ada patient tinggal dekat rumah ataupun dekat pusat kuarantin. Sebelum ni kita ada PKRC MyApps, kita ada pusat kesihatan kusta negara, atau hantar ke hospital lain atau hantar ke admit ke hospital sendirilah. Okey. Kalau macam ke HKL ni biasanya dia bypass je daripada masuk HKL terus masuk dalam ward dekat sini lah. Okey. Tapi HKL masih lagi boleh guna pathway yang ni sebelum ni. Perbezaannya situasi sekarang, regional BMU Klang Valley dah tak ada. Okey. Juga PKRC MyApps tak ada. PKKN HKL masih boleh akses tapi tak digalakkan. Lepas tu admit ada hospital pun tak ada sebab hospital Ampang dah hybrid. Selayang pun dah kembali kepada hybrid lah. So kita dah tak boleh nak hantar-hantar ke hospital COVID lah. Okay, so strategi baru kita adalah satu kita kena ada BMU untuk Kuala Lumpur lah. Okay. So JKWP perlu ada BMU yang sendiri. Actually meeting ni akan berlangsung lah pagi ni pukul 8.30 pagi. Okay, and then yang kedua, hospital masing-masing perlu manage burden diorang sendirilah. So tak boleh lagi mengharap hantar ke MyApps, hantar ke Ampang, hantar ke tempat-tempat lain lah. Okay, kita kena manage burden tu dengan kita sendirilah. Okay, nombor 3, kita facilitate HSO. Okay, sebab memandangkan Omicron ni dia punya disease dia less severe. Okay, ataupun respiratory symptom dia less severe, tak perlukan oksigen, hanya perlu pantau macam home assessment tool lah. So kita boleh facilitate home surveillance order lah ataupun quarantine dekat rumah. Caranya ialah kita empower healthcare worker lain untuk bagi home surveillance order. Sebab sebelum ni bottleneck ni adalah pada UKA. Yang boleh bagi HSO adalah UKA sahaja. Macam MO, kita punya PPP dalam department, staff nurse tak boleh bagi HSO. So bottleneck dia adalah pada UKA. Apa kita boleh buat? Actually, UKA boleh turun kuasa pada MO atau PPP atau staff nurse untuk keluarkan arahan kuarantin di rumah lah. Dia ada melalui satu kursus, lebih kurang 3 jam, ada satu ujian. Kalau lulus ujian tu boleh dah diturunkan kuasa untuk keluar HSO. Jadi
Kalau patient dah sampai dekat department kita buat assessment, ni tak perlu admission. Kita tak perlu lagi rujuk kepada UKA, kita sendiri keluarkan HSO tu lah. Tapi perlu ada satu kursus, diturunkan kuasa dan perlu ada follow up. Okay, lepas tu nombor 2 ni, strategi baru lah kita kena expand virtual monitoring capability lah. Sama ada melalui telefon ataupun EM watch lah. Okay, so ni strategi baru lah. Okay, dan keempat, kalau perlu, Kuala Lumpur perlu ada PKRC sendirilah, tak boleh mengharapkan Selangor. Selangor akan buka 2 PKRC yang lebih kecil, tapi untuk Selangor sahaja. Kita tak boleh nak mengharapkan Selangor bantu kita, so ni strategi baru lah. PKRC under JKWP sendiri. Okay. So basically, jabatan kita, ICU, Medical Department, UKA, JKWP, pejabat pengarah semua kena bekerjasama lah. Kita tak boleh buat kerja sendiri-sendiri. Okay, sebab untuk admit patient, untuk discharge patient, untuk follow up perlu kerjasama semua bahagian lah. Okay. Okay, Omicron and healthcare worker. So untuk Omicron ni memang ada increase in healthcare worker, cases among healthcare worker. Alright. So apa kesan dia? Kita akan kurang staff untuk bekerja lah. Alright. Lepas tu search capacity, increase work burden, work safety issue dan juga isu-isu berkaitan dengan burnout lah. Nombor 3, psychosocial support. Saya rasa untuk HKL, psychosocial support agak bagus dan kita perlu teruskan. Pasal increase in healthcare worker infected with Omicron ni, basically kita kena sentiasa ingatkan diri kita lah. Pematuhan PPE dengan SOP. Biasanya kita bukan berjangkit masa tengah check patient, kita berjangkit masa tengah makan, masa tengah duduk dalam bilik dengan kawan-kawan ramai-ramai. So kita perlu ingat balik kalau kita tak jaga benda ni, akan jadi macam dulu jugalah. Satu hari ada 120 orang quarantine leave, surveillance leave. So kalau kita nak elak benda tu, kita pastikan pematuhan PPE dengan SOP. Okay, satu lagi, KKM actually sekarang ni tengah update dia punya keperluan PPE untuk COVID management lah. Dan sebelum ni kita pakai N95, pakai head cover, pakai face shield, isolation gown, plastic apron, boot cover. So KM sekarang ni sedang dalam proses untuk update benda ni. Okay, yang akan kekal is N95 dengan face shield. Macam boot cover actually dah tak recommended, tapi isolation gown, plastic apron tu masih dalam discussion lah. So this is update yang kita boleh tunggu lah. Okay, tentang pemakaian PPE. Okay, siapa yang belum dapat NX2, saya minta scan QR code ni, you akan dapat PDF NX2 yang terbaru. Okay, dokumen ni tak banyak, dalam 15 muka surat je. Saya sangat galakkan semua orang untuk baca update pada NX2 lah, especially MO, houseman dengan sister lah, sebab dia banyak pada handling of COVID patient lah. Okay, so actually slide ni yang paling penting sebab sebenarnya kempen nak suruh semua orang baca NX2. Okay, dia bukan lagi dokumen yang nak 80 muka surat tu, ini is just 15 muka surat je, very light, simple reading lah. Okay, saya nak highlight 2 page daripada NX2 yang saya rasa sangat penting. Okay, ini untuk MO dengan houseman, criteria of hospital admission for COVID patient. Okay, so confirmed cases, okay, all category 3 to 5 disease. So Cat 3, Cat 4, Cat 5 mesti admit. Okay, those found to be unstable after evaluation in COVID-19 assessment centers. So Cat 2 moderate lah. So ni ada dia punya kriteria yang lebih khusus lah. Uncontrolled comorbidity such as DKA, hypertensive emergency, unstable angina dan lain-lain lah. Okay, categories 1 and 2 with ESRF on dialysis. If alternate outpatient dialysis arrangement are not available, perlu admit ke hospital. Okay, maksudnya dia ada COVID,
Dan pusat dialisis dia tak boleh cater untuk COVID positive patient. So perlu admit. Okay. Nombor 5, pesakit yang immunocompromised. Okay. Patient on steroid, patient on chemotherapy. Okay. Nombor 6, pesakit COVID yang bawah umur 1 tahun atau pediatric with significant comorbidity. Okay. Nombor 7, pregnant mothers in category 2, moderate and above. So untuk pregnant, dia turun kategori 2 moderate and above lah. Yang ke-8, pregnant mothers with BMI more than 35 kg per meter square at booking. Okay, so obese mothers pun kena admit. Ni risk factor yang kita dapat keluarkan masa Delta punya wave lah. Yang ke-9, pregnant mothers who are not fully vaccinated with medical mobility atau obstetric mobility lah, regardless of category. So 9 ni maksudnya pregnant, tak full vaccinated, ada medical ataupun obstetric complication. Contohnya DM, hypertension, GDM, placenta previa ke, perlu admit lah. Yang ke-10, unsuitable to be managed while on home quarantine. Okay, ni perlu tahulah. Untuk 10 ni, bawah Annex 2 tu ada dia detailkan. Rumah jenis apa yang sesuai, rumah jenis apa yang tak sesuai lah. Okay, so boleh baca Annex 2 Okay, ni yang saya nak share, page yang kedua saya nak share adalah off-tag lah. Quote-unquote off-tag. Bila nak label patient ni dah tak lagi infektif. Okay. So ini penting untuk triage lah. Okay. So untuk kategori 1, asymptomatic patient, kalau unvaccinated, 10 hari. Okay. Hari ke-11, dia dah kira clean patient lah. So, Cat 1, unvaccinated 10 hari. Cat 1, vaccinated, 2, 3, 1 dos, 7 hari. Okay, daripada hari simptom lah. Kalau macam kategori 1 ni, daripada hari test, sebab dia tak ada simptom. So, hari pertama adalah hari test dia. Okay, so kalau tak vaccinated, 10 hari, vaccinated, complete atau tak complete, 7 hari. So, kategori 2 atau kategori 3, not immunocompromised. So tak kisah vaccinated ke tak atau tak vaccinated, dia 10 hari. Okay, dah tak ada dah 14 hari ke, so 10 hari. Senang. Untuk kategori 4, kategori 5, not severely immunocompromised, tak perlu tengok status vaksin dia 10 hingga 20 hari. Okay. Dengan syarat, ini grup yang kategori 2 sampai kategori 5 ni, syarat dia mesti 24 jam dah tak ada fever, okay, dan tak ada simptom yang serius macam sesak nafas, batuk, yang dah maksudnya sistem bukan makin teruk lah, dia improving lah. So 24 jam dah tak ada fever dan batuk, sesak nafas tu makin improving. Okay, untuk yang severely immunocompromised, ni case to case basis. Okay, decided by treating doctor lah. So can be 10 days, can be more than 10 days. Okay. So yang persoalannya adalah kategori 4, kategori 5 ni berapa hari. Okay. Yang kalau apa saya faham, kalau kategori 4, kategori 5 dah discharge daripada ward, okay, lepas tu dia datang balik kecemasan, dah kira tak efektif dah lah. Okay. So ini satu lagi page yang penting lah dalam Annex 2 tu. Okay, so summary, Omicron has landed. Okay, kalau dekat MAEX tu, satu hari yang admit Omicron lebih kurang 80 hingga 100 orang setiap hari for the last 3 minggu. Cuma kita berjaya contain dekat dalam tu. Okay, sekarang ni slowly dia dah start masuk dalam community lah. Okay, and Omicron is very infectious. Okay, ada certain data code kata Omicron ni 70 kali ganda lagi senang berjangkit compared to Delta. Omicron result in less severe respiratory disease. Okay. Vaccine works, but vaccine wanes. Dia effectiveness dia akan makin turun, especially selepas 6 bulan. So kita perlu dapatkan kita punya booster. Okay. So update-update yang akan datang, especially untuk HKL,
on admission pathway, discharge pathway, monitoring pathway. Okay. Soon mungkin kita akan ada BMU untuk Kuala Lumpur lah. Okay, so sentiasa patuh pada PPE, patuh pada SOP, dan tolong baca dan sebarkan Annex 2. Cuba fahamkan, sebab itu akan memainkan peranan penting untuk kita handle sikit COVID lah. Okay, so itu saja presentasi saya pagi ni. Ada apa-apa soalan? Ya. Yeah. Okay, saya boleh balik slide ni ya. Okay. Yang ni lah. Okay. Lepas booster, kalau ikut ni dia ada data untuk 10 minggu plus lah, so lebih kurang 2 bulan lebih. Kalau tengok extended, ada paper lain yang saya tengok, after 3 months, dia akan turun balik bawah daripada 50%. So most likely lah, pendapat saya sendiri, KKM mungkin akan bagi dos keempat limited untuk orang yang berdepan dengan pesakit COVID lah. So healthcare worker saya rasa akan ada 4th dose, kemungkinan besar. Ni opinion saya sendirilah, bukan belum pada siapa-siapa lah. So after bulan ketiga atau bulan keempat, selepas booster. Study about the side effects of the boosters. All know that first, second, third, dia lain-lain sikit kan. Ada orang baca tak perlu booster tu, dia effect lagi, side effect lagi serius. Orang cakap lah, ada study di kamu-kamu semua. Jadi buat pada side effect. Side effect yang saya banyak baca is pasal myocarditis. Dan myocarditis ni basically dia, kalau tengok case of myocarditis in COVID vaccination, dia banyak bertumpu pada orang yang umur 12 sampai 25 tahun. Itu memang significantly tinggi compared to orang lain. Itu kalau booster lah, booster juga vaccination. Lelaki umur 12 hingga 25 tahun. Itu kalau vaccination. Tapi kalau kita ambil risiko myocarditis daripada vaccination dengan risiko myocarditis daripada COVID, kalau tengok umur 12 hingga 25, dua-dua ni lebih kurang sama. So as far as risk benefit, untuk lelaki umur 12 hingga 25 tahun, untuk dapat myocarditis daripada vaksin, risiko dia sama. Dapat myocarditis daripada COVID, risiko dia pun sama. Bezanya adalah vaksin tak ada risiko lain lah, macam lung fibrosis ke, lung scarring ke, tapi COVID ada risiko-risiko lain lah. Tapi untuk yang lain, female kurang risiko myocarditis compared to COVID. Untuk lelaki yang umur 55 tahun ke atas dapat COVID, risiko myocarditis jauh lebih tinggi compared to untuk vaksin. So kalau nak perlu concern pun, lelaki yang umur younger than 25 lah. That one, kalau nak consider tak nak ambil booster, dalam grup tu sajalah. Dan kita tengok juga Pfizer dengan Moderna. Moderna risiko myocarditis jauh lebih tinggi. Pfizer jauh lebih rendah. So tu another aspect tu tengok. Kita pilih vaksin apa yang lebih sesuai lah. So kalau lelaki bawah daripada 25 tahun, saya suggest ambil Pfizer compared to Moderna. Moderna tak ada dekat Malaysia, so it's not an issue lah sebenarnya. Kalau dekat negara lain, dia boleh jadi satu polisi punya asas kepada polisi lah. Kalau lelaki under 25, avoid Moderna, ambil Pfizer. For subsequent, maksudnya after, contohnya selepas vaccination ambil third booster, selepas third booster ambil fourth booster, adakah risk semakin tinggi untuk dapat side effect? That one saya tak ada maklumat lah. Yes, Nishka. Below 12 tak ada. I don't have yet. Below 12, the one that I have is
very minimal lah, dekat US lah. For the, between 5 to 11, US has given out 8 million doses. Yang recorded myocarditis ada 12 orang saja. So almost like 1.2 in a million lah. Itu untuk 5 to 11. Tapi this one dia tak differentiate lelaki atau perempuan. Dia ambil overall. So 12 in 8 million. Roughly about 1.2 in 1 million lah. So very low lah. Itu we are still figuring it out lah. Sama ada nak follow up through CAC atau follow up through own hospital. The recommendation from basically I banyak ambil benda daripada Datuk Suresh sebab dia ada buat satu online lecture lah. What he suggesting is kita manage the follow up. Instead of hantar balik ke CAC, but we develop a system untuk follow up lah. Sama ada medical ataupun CKWP ataupun maybe even ED lah. We have to come up with a system of hospital itu sendiri untuk follow up patient yang balik ke rumah. Not to depend so much on CAC lah. That's the recommendation.